Okey, kita sambung gerak kerja Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Bagaimana Suruhanjaya ini melaksanakan tugas mereka dalam tadi kita kata BPS, iaitu BSR, iaitu membincangkan, menyusun dan merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi yang pertama, kita tengok di sini. Okey, kejap. Okey, kita tengok di sini. Okey, yang pertama meminta cadangan daripada semua penduduk yang berminat secara bertulis ataupun lisan. Semua penduduk. Ini menunjukkan sikap prihatin dan juga terbuka ahli-ahli anggota Suruhanjaya Perlembagaan. Walaupun mereka ada kepakaran di situ, kod mana sekalipun mereka kena meminta cadangan daripada penduduk-penduduk supaya ia sesuai dengan acuan tempatan. Okey? So mereka boleh, semua penduduk boleh bagi cadangan secara bertulis ataupun lisan. Misalnya mereka ataupun Suruhanjaya ini menerima memorandum. Memorandum maksudnya satu cara kaedah bertulis lah. Kita tak tulis macam surat macam tu saja. Memorandum ni lebih apa kata praktikal lah dalam kaedah nak buat undang-undang kan. Memorandum ni kalau kita tengok dia merupakan satu dokumen. Okay, satu dokumen bertulislah yang menyatakan tentang sesuatu daripada pemerhatian, dia bagi tahu cadangan dia di situ. Jadi mereka menerima memorandum bertulis daripada pelbagai pihak untuk diteliti, sama ada pihak raja, ahli politik, orang persendirian, orang-orang awam, badan-badan tertentu, semua pihak. Baik, yang kedua, meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan. Meneliti perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan. Maksudnya dia kena tengok juga undang-undang setiap negeri, terutamanya negeri-negeri Melayu. Negeri-negeri Melayu bersekutu ke tidak bersekutu, kebanyakannya mempunyai undang-undang negeri sendiri. Yang mana raja-raja kita, kamu belajar di Form 3 dulu, raja-raja buat undang-undang ni untuk sebagai satu usaha mereka mengatasi cabaran-cabaran barat ketika itu, untuk protect mereka punya kedudukan, untuk protect negeri mereka masing-masing. Okey, so dia kena tengok teliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan, kemudian dia menghadap raja-raja Melayu, menghadap menteri besar, penasihat British dan juga pegawai-pegawai negeri. Okey, mereka juga bermesyuarat dan melawat negeri-negeri Melayu, iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu dan tidak bersekutu serta negeri-negeri selat untuk meninjau bagaimana negeri-negeri tersebut, bagaimana undang-undang yang dijalankan di negeri-negeri tersebut. Okey, kemudian mengadakan persidangan untuk membincangkan pelbagai isu. Ahli-ahli ini akan mengadakan persidangan, perjumpaan berbincang mengenai pelbagai isu politik, isu kaum, isu rakyat dan sebagainya, dan boleh dikatakan 118 perjumpaan diadakan daripada bulan Jun hingga bulan Oktober 1956. Suruhanjaya ini melaksanakan tugas mereka akhir Jun 1956. Jadi kita boleh kata kat sini 4 bulan lebih lah persidangan ini dijalankan. Dan dalam tempoh 4 bulan lebih tersebut 118 perjumpaan diadakan. So bila kita boleh dirumuskan di sini, hampir setiap hari diadakan persidangan, mengkaji, kemudian membuat laporan serta cadangan membentuk satu perlembagaan bagi sebuah negara merdeka. Okey, ini adalah anggota-anggota Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Ada 5 dipengerusikan oleh Lord Reid daripada Britain. Sebab tu kita panggil Suruhanjaya Reid selain daripada nama dia Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu kan, kita panggil juga Suruhanjaya Reid. Okay. Kemudian Sir William Ivor Jennings daripada Britain, Sir William McHale daripada Australia, Hakim bin Malik daripada India dan Hakim Abdul Hamid daripada Pakistan. Okay, mereka ini ahli-ahli pakar dalam bidang perundangan yang mereka dilantik yang mana antara mereka ni akan berkongsi latar belakang pengajian mereka dalam bidang undang-undang. Okay, so Hakim Abdul Hamid akan cakap, okay, dalam undang-undang ni macam ni, yang ni pula akan bagi dia punya idea dia. Dan mereka berpengalaman dalam sistem perundangan Commonwealth yang sama. Yang maksudnya kita ni dalam area negara Commonwealth lah, negara-negara yang pernah dijajah, bagaimana nak bentuk
undang-undang setelah merdeka. Okey. Okey, so kesimpulannya dia kata kat sini, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan berunding dengan pelbagai pihak. Boleh kita rumuskan dekat sini bahawa mereka ini bersifat prihatin dan juga terbuka. Okey, yang kedua, mereka menyuarakan idea dan pandangan bagi bentuk sebuah negara merdeka yang sejahtera. Bila mereka menghadap Raja-Raja Melayu, menteri-menteri besar dan sebagainya, mereka bagi idea mereka dan bagi pandangan mereka untuk membentuk sebuah negara merdeka yang sejahtera. Okey, kemudian dia kata kat sini sikap prihatin dan terbuka yang berterusan dizahirkan dalam pengubalan perlembagaan negara yang merdeka. So, kita habis dulu untuk 9.2. Okey, selamat mendengar dan sekiranya ada masalah yang tidak faham boleh PM cikgu. Okey, bye. Terima kasih. Assalamualaikum.